Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sekali lagi sama-sama untuk kita sambung kongsian kita. Daripada fiqhus solah dalam bab solatil jamaah, di mana kita pada bab yang akhir sesi yang lalu kita pada bab sambungan yang last sekali sebelum kita masuk bab solatil jumu'ah. Itulah siapa yang layak menjadi imam, ya, kita dah bincang hari itu, di mana dalam fiqh semayang, fiqhus solah dalam bab solatil jamaah memang ada bab yang disebut sebagai al-aula bil imamah ataupun bab al-ahaq bil imamah. Bab siapakah yang lebih aula, yang lebih layak, ataupun al-ahaq yang lebih berhak bil imamah untuk jadi imam, ya. Mana-mana buku fiqh klasik baik, moden baik mesti ada, kerana ini satu pensyariatan, ya. Ada saranan tertentu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dah baca hadis itu. Hadis terpenting dalam bab ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Badri dan Sahih Bukhari dan Muslim, dan beberapa yang lain lah. Ada juga hadis daripada Malik bin Huwairis, ya. Di mana kata Nabi SAW, ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah, adalah menjadi imam sesuatu kaum itu aqra'uhum bi kitabillah, yang paling qari dengan kitab Allah dari kalangan mereka. Maknanya yang paling pandai baca Quran, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata qari di sini merujuk kepada qari surah Al-Fatihah. Di mana kalau dia baca Al-Fatihah dengan baik, cukuplah requirement surah berkenaan, yang mana saya dah pernah kongsi lah, barisnya, matinya, wakafnya, makhraj hurufnya, ya. Ada 5-6 perkara tu yang wajib kita tahulah daripada bacaan tu. Al-harakat, as-sakanat, as-syaddad, al-maddad, al-waqaf, al-makharij, ya. Itu semua kena tahu. Saya dah pernah kongsi dulu lah. Jadi kalau kriteria tu ataupun parameter tu kita lepas, menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah sudah boleh dipanggil qari. Qari ini tak ada syarat kita pandai baca keseluruhan Al-Quran. Kalau Fatihah dah baca dengan baik, dah boleh dipanggil qari. Itu standard Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dinukilkan dalam buku-buku fiqh ulama-ulama Syafi'i. Maksudnya kalau orang lain dia baca tak berapa pandai pun sudah boleh dipanggil qari. Walaupun di sisi ulama yang lain, qari ni makna dia boleh baca bukan hanya Al-Fatihah, tapi Al-Quran atau surah-surah yang lain. Mana the whole Quran lah. Lagi pula mana ada orang pandai baca Al-Fatihah, tak pandai baca surah yang lain. Kebiasaannya kalau dia pandai baca surah Al-Fatihah dengan baik, hak lain pun baik jugalah, ya. Walau bagaimanapun, jika dibandingkan surah Al-Fatihah dengan surah-surah yang lain, surah Al-Fatihah ni antara surah yang paling tidak banyak hukum tajwidnya. Dengung, ada dengung dalam Al-Fatihah? Mana ada dengung? Gunnah tak ada. Mat pula, mana ada mat yang banyak-banyak mat tu? Ada mat asli aja. Tu pun ujung tu adalah mat apa? Waladhdallin tu mat apa? Mat apa tu? Tak boleh jawab tak lepas fardu ain ni. Tak usah baca Fatihah tu. Dah gurau. Mat lin, jauh tu. Marik dia sukun. Kena buat kelas tajwid pula lah. Itu mak lazim, kalimi musaqqal. Payah dah.
Tak belajar memang payahlah. Ha? Belajar senang aja. Ya tak? Hak lain-lain tu semua mak yang mudah-mudah. Ya. Cerita dia kalau kita pass requirement tu, okeylah, ya. Kalau hak lain dia bagus baca, tiba-tiba Al-Fatihah dia tak bagus, Imam Syafi'i kata tidak boleh dia panggil qari. Itu standard beliau lah. Dalam bab ni masing-masing ada pendapat masing-masing. Ala kulli hal mesti aqra'uhum bi kitabillah, mesti dia qari dengan kitab Allah. Ya. Minimal Al-Fatihah lah, dan dia sudah boleh dipanggil qari jika dia dapat baca Fatihah dengan baik. Maksudnya dalam ramai-ramai itu siapakah yang paling baca surah Al-Fatihah yang paling baik? Dan surah-surah yang lain juga. Tapi the most and foremost ialah surah Al-Fatihah. Ya. Aqra'uhum bi kitabillah. Wa in kanu fil qira'ati sawa, kalau bacaan dia sama, at the same level. Ya. Nabi kata fa a'lamuhum bis sunnah, maka hendaklah yang jadi imam itu ialah orang yang paling alim, paling tahu tentang sunnah. Ya. Apa sunnah di sini? Ahkamus solat lah, hukum ahkam solat. Ya. Tak tahu hukum ahkam puasa, tak apa, pasal semayang tak terlibat dengan puasa. Of course lah kalau hukum ahkam zakat, hukum ahkam haji tak masuk. Ya, dia kena hukum ahkam solat. Tapi kalau dia tahu hak lain, lagi bagus. Kerana a'lamuhum bis sunnah, dia umum yang tahu sunnah. Mana sunnah-sunnah Nabi tu dia lagi banyak, lagi tahu, lagi bagus. Tapi macam Fatihah tadi jugalah. Kalau Fatihah dia okey, hak lain tak okey, tak ada. Ya. Sorry, kalau Fatihah dia tak okey, hak lain okey, dia tak ada. Dia nak Fatihah dulu. Lepas tu bawa hak lain. Sama hak ni pun. Sunnah-sunnah di sini ahkamus solat dulu, hukum ahkam solat. Pasal itu yang related dengan sembahyang kita. Ya. Jadi hak lain-lain tu tak apa. Tapi kalau hak lain-lain pun dia tahu, dia tahu umum a'lamuhum bis sunnah, itu lebih baik. Ya. Jadi kena tengok. Fa in kanu fi al-qira'at fa in kanu fi as-sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau ilmu tentang sunnah dan hukum hakam ni khusus solat lah, at the same level, maka hendaklah didahulukan aqdamuhum hijrah, siapa yang hijrah dulu. Kerana memang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok hierarki lah, kita belajar akidah, antara yang top ialah al-muhajirin. Mula-mula apa? Lepas Nabi siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani, ke Wali Naubah. Mula-mula sekali after the prophet ialah al-khulafa ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidin lah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ada orang marah kalau sebut nama-nama sahabat-sahabat ke apa, tak tahu Sayyidina. Macam tak hormat. Okey je. Tapi boleh aja. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Macam payah lah pula. Ya tak? Sebut Imam Syafi'i, tak sebut Imam, sebut Syafi'i je. Oh, dia kata tak beradab. Ya tak? Macam wajib pula dah. Ulama kita kadang dia sebut Al-Imam Syafi'i, tapi dah rotik, takkan nak Al-Imam. Mula-mula dia sebut lah Al-Imam Syafi'i, after that kak wa qala Syafi'i, wa qala Ahmad, ya tak? Wa qala Malik. Sebut nama ulama tu sendirilah, tak ada sebut title apa-apa pun. Title ni kita hak bagi, bukan Tuhan bagi, ya tak? Tapi bolehlah sebagai satu bentuk penghormatan. Cerita dia Khulafa ar-Rasyidin. After that siapa? Tadi tak lepas tajwid, ni tak lepas akidah pula ni. Khulafa ar-Rasyidin sahabat juga. Umum sangat sahabat tu. Orang-orang yang berperang dalam perang Badar. Dia panggil ashab Ghazwatil Badri. Sahabat Nabi yang berperang dalam perang Badar. Ya. Dan sebahagian yang lain kata al-asyarah
al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang diberitahu oleh Nabi akan masuk syurga selain daripada khulafa' ar-rasyidin. Ada 6 orang lagi kan? Ada kata hak ni antara the best. Kata sebahagian lah, ya. Tapi kalau tak silap saya, majoriti kata perang Badar. Lepas tu ahli bai'atul ridwan, ya. Lepas tu yang lain-lain lah di kalangan muhajirin dan ansar. Dia ada 10 saya ingat. Saya pun dah lupa. Saya pun tak faham fardu ain juga. Dah fardu ain pun. Ya. Ala kulli hal, Nabi kata aqdamuhum hijrah. Orang yang lebih dulu hijrah lah. Hijrah ni penting tuan. Bukan hanya sejarah tu penting, tapi implikasi. Implikasi. Ada dulu siapa sebut implikasi. Salam Ali. Kena buat ngaji demo sebut implikasi katanya lah kan. Debat dia dengan tu kan. Anda pun tak tengok. Kata Salam Ali banyak guna implikasi. Memanglah sejarah hijrah tu penting. Tapi baik kita belajar fiqh kan. Hukum hakam bersabit hijrah penting juga tuan. Banyak transformasi hukum. Boleh ya panggil gitu? Transformasi hukum boleh tak? Kalimah Hanas sendiri itu. Mana perubahan hukum bila Nabi berpindah ke Madinah. Yang mana hukum tu telah ada di Mekah, tapi bila Nabi berpindah kan, telah transform. Allah Taala telah transform hukum-hukumnya ada. Kalau orang tak setuju perkataan tu, minta maaf lah, anda guna sendiri. Mana banyak penambahbaikan hukum, tambah dan penambah. Tambah ni mana tambah lah, hak tak ada jadi ada. Penambahbaikan ni pula hak diperbaiki oleh Allah, bagi molek lagi. Ya tak? Bukan ibadat saja, muamalat pun sama juga tuan. Kalau dulu-dulu sebelum hijrah, faraid based on apa dia? Al-halif wan nusrah. Maksudnya bukan based on keturunan. Bapak mati belum tentu dapat anak. Ada orang jahiliah, faraid ni dia based on al-halif wan nusrah. Ya. Bahasa Inggeris panggil apa? Sumpah dan tolong. Halif mana sumpah, nusrah mana tolong. Awak bersumpah akan bersama-sama saya, akan tolong saya anytime anywhere. Arab jahiliah kan jenis aswabiyah. Ya tak? Lagi banyak dia punya supporter, grup dia lagi besar, dia lagi strong. Dan memang mereka buat faraid begitu. Dan peringkat awal Islam, Allah Ta'ala iktiraf, teruskan saja. Dan Abu Bakar pun ada orang bersumpah untuk jadi penolong dia. Lalu dia pun boleh terima pusaka Abu Bakar kalau Abu Bakar matilah. Tapi Abu Bakar tak mati-matilah sampai berhijrah dan seumpamanya. Ya. Cerita dia ada benda tu kan. Tapi bila berhijrah, Allah Ta'ala convert, transform daripada faraid hak based on al-halif wa nusrah tadi, sumpah dan tolong tadi, kepada hak mirip-mirip macam ada bau-bau asabiyah sikit lah. Kepada apa? Kepada hijrah. Siapa-siapa yang nak harta pusaka, dia mesti berhijrah. Dan dia kena bantu orang tu lah. Kalau dulu bantu juga, tapi macam asabiyah lah. Hak ni bantu dan suruh hijrah. Ya tak? Haji orang kaya, saya pun berhijrah bersama-sama haji. Saya pun tolong haji. Duduk ngaji semua. Saya dapat. Kalau haji berhijrah, anak haji tak berhijrah, anak haji tak dapat. Walaupun anak haji Islam lah Pak hijrah kan. Anak haji pun Islam juga, tapi dah anak tak hijrah. Pok hijrah tak boleh. Nampak transform, itu maksud anak tu. Bagus juga perkataan tu ya. Lepas ni guna perkataan transform lah. Mana Allah Ta'ala buat penambahbaikan hukum tu. Hak tak ada jadi ada, hak ada diperbaiki lagi. Ya. Ibadah pun sama juga tuan. Ada yang tak ada jadi ada. Ya. Apa yang tak ada jadi ada, banyaklah. Ya. Puasa Ramadan ada kat Mekah, ada kat Madinah. Di Mekah tak ada, tapi puasa telah ada. Maksudnya itu bukan hukum yang baru. Hukum tu dah ada, puasa tu dah ada, cuma daripada sunat convert jadi wajib. Transform kepada wajib. Tapi tak ada macam zakat. Zakat tak ada di Madinah. Ada di Mekah. Ada sedekah ya. Zakat tak ada. Ayat zakat ada turun di Mekah sebagai preface, pengenalan.
Tapi hukum tu tak ada. Hukum zakat betul-betul di Madinah Al-Munawwarah. Jihad sama juga, jihad hukum yang baru. Mekah tak ada di Madinah. Jadi cerita dia begitu ya. Okey, jadi hijrah penting ya. Dalam fiqh ni hukum tu penting sekali kerana ada banyak perubahan hukum daripada yang tiada kepada ada, yang ada diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Dengan sebab hijrah. Dalam bab imam pun sama juga. Siapa yang hijrah dia didahulukan. Tengok betapa pentingnya hijrah. Ya. Fa in kanu fil hijrati sawa. Kalau hijrah sama saja. Sama-sama hijrah. Dia pun hijrah sekian-sekian bulan. Hak ni pun hijrah sekian-sekian bulan. Of course lah kalau dia hijrah dengan rombongan yang sama. Maka apa yang perlu didahulukan? Atau siapa yang perlu didahulukan? Kata Nabi, aqdamuhum silman. Siapa yang masuk Islam dulu? Awak memang hijrah sama sekali dengan saya. Sama-sama pandai baca Quran macam saya. Alim pun macam saya. Tapi awak lebih dulu masuk Islam, maka awak didahulukan. Jadi diti Nabi ajar. Ya. Tak. Oh yo, tete malam ni. Tak ada kopi. Tukang angin pula. Oh. Tak packing mana malam ni? Tete. Oh, makan dulu lah. Oh, ini kalau post-post kat Facebook ni ramai ke kecam ni sambil mengajar makan. Bismillah. Ya. Kemudian Nabi sambung lagi lah. La ya ummanna ar-rajula fi sultanihi illa biiznihi wala yaq'udu ar-rajulu ala takrimatihi fi baitihi illa biiznihi atau kama qala. Tapi itu tak ada bukan syarat kelayakan yang imam tu lah, itu bab lain, tapi ada hubungan dengan imam juga. Cerita dia sampai situlah Nabi kata. Okey, hadis yang lain Nabi kata, iza hadaratis shalah falyu'azzin lakuma ahadukuma wal ya'ummukuma akbarukuma. Tadi Bukhari Muslim juga ada pada Malik bin Hurais. Nabi kata Nabi kata bila masuk waktu hendaklah salah seorang kamu azan. Ya. Sing riwayat fal yu'adzina ahadukuma wal yuqima ke ana lupa hadis. Ya. Tapi Nabi kata salah seorang mesti azan daripada kamu. Dan hendaklah menjadi imam daripada kedua kamu ialah akbarukuma, yang paling tua. Ya. Apa? Nanti sekejap anak-anak saya mau hadis sekejap. Takut salah. Dalam hadis mula-mula tadi dia ada sebut umur. Asal tak sebut asalnya. Kok ada riwayat yang sebut. Sekejap anak cek sekejap. Asal tak sebut. Yang sebut umur ni hadis Malik bin Huwairits saja. Oh, ada. Ya. Ada hadis Nabi sebut lepas hijrah orang yang paling tua. Ada hadis Nabi sebut lepas hijrah orang yang lebih dulu masuk Islam. Cerita dia umur ada sebut jugalah. Sama macam hadis Malik bin Huwairits sebut tadi. Adapun hadis Malik bin Huwairits Nabi sebut satu aja. Tua. Orang yang lebih tua. Bila masuk waktu azan salah seorang dan iqamah juga, kemudian jadi imam salah seorang, tapi yang paling tua akbarukuma sinan. Ya. Baik. Ini dalam syarak dipanggil al-mufadalah. Makna level lah, ataupun kelebihan lah antara satu dengan yang lain. Mufadalah ni makna kita nak lihat siapa yang lebih hebat. Jadi Nabi buat sequence macam tu. Mula-mula dari sudut qari tak qari. Yang kedua dari sudut sunnah, ilmunya. Yang ketiga dari sudut hijrah. Yang keempat dari sudut Islam atau dari sudut umur juga.
Ya. Kemudian adalah tambahan-tambahan yang lain yang tak disebut dalam hadis. Macam keturunan. Ya. Macam mana keturunan? Yang mana kebiasaannya ulama bincang dari sudut keturunan ni, adakah ia perlu didahulukan berbanding umur? Ya. Adakah orang lebih tua didahulukan berbanding orang yang nasab keturunan lebih baik? Ataupun orang yang nasab keturunan lebih baik itu didahulukan? Ya. Ada khilaf hadis itu. Kerana dia bukan kait dengan hadis semayang tu, dia kait dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah dia ada dua pendapat lah. Ya. Pendapat pertama, didahulukan orang yang baik keturunannya. Mana tahu kan, surau ni datang keturunan Nabi ke. Tu keturunan yang mulia lah. Tapi betul-betul keturunan Nabi lah. Bukan jenis scammer lah. Kan Ustaz? Jadi dia dulu kan, walaupun kita lebih tua pada dia, dah dia maklum lah kan, Habib ke apa kan, memang keturunan Nabi lah. Ya ke? Mungkin lah kot. Qori, okey, pas. Antara yang the best lah. Ilmu pun the best. Ya, faqih dalam bab semayang. Apa nama, hijrah mungkin tidaklah kita kan. Islam pun daripada kecil. Tapi umur tu lah umur. Dia muda, tapi dia daripada keturunan Rasulullah SAW. Maka kita dulukan dia. Itu salah satu pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun pendapat dia yang lain, dia kata didahulukan orang yang lebih tua berbanding keturunannya. Awak keturunan Nabi pun, tapi kalau ada orang lebih tua daripada awak, maka dia hendaklah didahulukan. Itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Pasal tidak ada nas yang spesifik sebenarnya bab nasab keturunan ni. Cuma dia ambil hadis-hadis am yang lain, seperti dalam hadis Tirmizi Nabi kata al-a'immatu min Quraisy. Imam-imam ni mesti di kalangan orang Quraisy. Dan ada lagi lah yang Nabi sebutlah hadis Muslim, di mana Nabi melebihkan Quraisy daripada bangsa-bangsa Arab yang lain. Ya. Baik, cerita begitulah. Ya. Balik pada tadi ya. Jadi itulah ciri-ciri imam dia yang kita perlu dahulukan. Nampak? Baik. Ulama kita tuan-tuan dalam bab ni dia kata ada 4 keadaan lah kebiasaannya. Pertama ialah kalau dia ni orang yang paling qori, orang yang paling alim sunnah, berilmulah terutama dalam bab semayang, maka dialah yang didahulukan. Ini sepakat para ulama. Al-aqra wal afqah muqaddam fil imamah. Orang yang paling faqih, orang yang paling qori, orang yang paling faqih, dia didahulukan dalam bab imam. Ya. Dalam konteks kita ni hijrah-hijrah tu tak ada dah. Masuk Islam pun kita Islam pada kecil lagi. Dia antara qori, ilmu, fiqh semayang tu, dan juga umur lah. Dan boleh juga ditambah dengan keturunan. Tapi yang first and foremost dua tu, qori dengan ilmu. Di mana keadaan nombor 1 sepakat para ulama, al-afqah ataupun al-aqra wal afqah muqaddam fil imam. Hak paling qori, hak paling alim, dialah layak jadi imam. Secara umum ni. Ya. Kerana dia ada perbahasan yang lain. Dia panggil imarati. Kalau imarati dia lebih afdal lah. Sebab tu anak suruh mudir dia jadi imam, pasal kira mudir ni imarati sini lah. Ustaz ke imarati sini. Ya. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau orang tu sama-sama qori, level yang sama, tapi salah seorang dia lebih alim, maka yang alim tu didahulukan. Haji dengan saya sama-sama pandai baca Quran, terutama Fatihah, tapi saya alim sikit pada Haji, saya didahulukan. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, saya ngaji sama-sama alim, tapi Haji lebih qori pada saya, maka Haji didahulukan. Boleh follow? Dia ada banyak situasi, tapi anda buat maipak yang terutama saja. Dan yang keempat, yang menjadi khilaf yang besar jugalah di kalangan para ulama, dan saya kira yang paling penting sekali ialah kalau orang tu dia al-aqra, dia paling pandai baca Quran, paling qori, dengan al-afqah, yang paling faqih. Haji baca Quran tak bermana-mana, tapi Haji afqah, betul-betul faqih punya, terutama bab semayang. Saya pula tak faqih mana, tapi saya aqra. Oh, saya baca Quran menangis orang.
Tak disyarat qori menangis. Mana saya pandai baca Quran lah. Jadi dua ni nak dulu kat mana? Betul tak? Situasi nombor 1 tadi sepakat lah. Nombor 2 dan nombor 3 pun, kalau tak sepakat pun majoriti. Yang mana mesti didahulukan orang yang lebih. Kadang-kadang lebih ilmunya, kadang lebih bacaannya. Tapi cerita dia, awak lebih ilmu, saya lebih bacaan. Saya lebih ilmu, awak lebih bacaan. Maka siapa yang perlu didahulukan? Al-afqah wal aqra ayyuhuma muqaddam fil imamah. Mana satu nak didahulukan? Satu guru ulama, ta'ifatun minal ulama, nak kata majoriti tak pastilah ya. Tapi yang standard mazhab Syafi'i ialah al-afqah muqaddam alal aqra. Orang yang paling faqih didahulukan berbanding orang yang paling qari. Walaupun hadis Abi Mas'ud Al-Badri tadi, walaupun hadis tadi Nabi sebut ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Yang jadi imam mesti orang yang paling qari baca Quran. Lepas tu baru a'lamuhum bi sunnah, baru tahu hukum. Tapi pasal apa ulama Syafi'i pilih alim nombor 1? Oh, lawan hadis ni. Oh, yang gitu. Pasal dia ada hadis yang lain. Mana hadis yang lain? Hadis-hadis di mana Rasulullah SAW di akhir usianya, siapa yang Nabi suruh jadi imam? Abu Bakar. Di mana Abu Bakar tidaklah sekori sahabat-sahabat yang lain. Ada sahabat yang lebih akra', lebih pandai baca Quran, lebih qari berbanding Abu Bakar As-Siddiq. Antaranya Ubay bin Ka'ab, antaranya Zaid bin Sabit, Uthman bin Affan dan beberapa yang lain. Tapi Nabi dahulukan Abu Bakar. Ya. Di samping kelebihan Abu Bakar dari sudut hijrah, dia number 1 hijrah berbanding yang lain. Number 1 masuk Islam berbanding yang lain. Dan dia pun lebih tua berbanding yang lain. Tapi ada satu kelebihan yang lain, ialah kerana dia faqih. Dan Nabi sentiasa berkata, muru Abu Bakrin fayusalli bin nas, muru Abu Bakrin fayusalli bin nas. Nabi kata, suruh Abu Bakar semayang jadi imam kepada orang lain. Suruh Abu Bakar sembayang jadi imam kepada orang lain. Dan seolah-olah Nabi tak nak orang lain jadi imam. Nabi nak Abu Bakar saja. Sebab itu sebelum Nabi wafat beberapa hari, banyak hari juga yang saya baca, banyak hari juga, tapi tak pastilah berapa hari, Abu Bakar menjadi imam ke semua solat. Ya. Jadi dia pakai hadis itulah. Jadi al-afqah muqaddam alal aqra. Itu sebagai problem. Sebagai yang lain kata al-aqra muqaddam alal afqah. Orang yang paling qari didahulukan yang paling alim. Ya. Dia pegang hadis tu lah. Ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Dia pegang hadis tu. Ya. Jadi mana-mana pun boleh lah. Ya. Ada yang pilih pendapat ni, antaranya saya punya top scholar yang saya minat lah, Al-Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah. Ya. Bakal anak murid utama Imam Syafi'i siapa? Al-Imam Al-Muzani dan juga Al-Imam Abu Thawr. Dua ni tuan-tuan walaupun dia anak murid Imam Syafi'i, meriwayatkan fiqh Imam Syafi'i, dan tergolong juga di kalangan ashab Imam Syafi'i lah, yang mana pendapat mereka juga dia ambil kira. Tapi dalam bab ni, pasal mereka pun mujtahid macam Imam Syafi'i juga sebenarnya. Dia berbeza lah. Di mana Al-Muzani dan juga Abu Thawr, dia pilih tak macam guru dia lah. Imam Syafi'i pilih al-afqah, dia pilih al-aqra. Dia pilih hadis ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah, ya. Hadis Abi Mas'ud Al-Badri itu. Sekejap. Jadi dalam bab sembahyang berjemaah, khusus ahkamul imamah, hukum ahkam imam ni, biasa bab itulah yang terdahulu berbanding bab-bab yang lain. Kerana dalam bab sembahyang berjemaah, khusus bab keimaman ni lah, banyak babnya tuan. Hatta jenis-jenis imam yang saya baca, saya ni 2 jam duk baca jenis-jenis imam saja. Ada 20 jenis imam sekurang-kurangnya. Oh, naik juling mata saya duk baca. Tak juling lagi, tapi naik pening mata. Pasal duk ngarap phone kan, 2 jam lebih ngarap phone tadi. Ya. Sampai asal lah saya duk baca bab-bab imam. Rupanya banyak bab imam ni. Ya. Tapi waktu dia dahulukan lah. Ya. Dia panggil al-ahaq wal aula bil imamah. Siapa yang lebih berhak dan lebih layak untuk jadi imam? Antara the most important topic dalam bab ini. Di samping topik-topik yang lain lah. Topik lain pun kira penting juga.
Tapi tak semua 20 tu ada hubungkan dengan kita. Sebagainya ada hubungkan dengan kita, sebagainya tidak. Tak apalah, saya pick up yang ada hubungkan dengan kita. Antara dibincangkan oleh para ulama juga, dipanggil imamatul ummi. Imam orang ummi. Ni bukan ummi mak ni ya. Atau isi kita panggil ummi ke bukan. Ummi ni lawan qari. Kalau qari dia pandai baca Quran, khusus Al-Fatihah lah. Lepas dia punya basic requirement. Walaupun tak ada lah kata pakar baca Quran boleh taranum, masuk pertandingan tilawah dapat champion, tak ada lah sampai tahap macam tu. Kira dia baca Quran, bahkan tajwid, basic requirement dia lepas, dah kira qari tuan. Ya. Atau yang saya sebut tadi, kalau standard Imam Syafi'i dah pandai baca Al-Fatihah, sudah boleh dikira qari. Lawan qari tu apa? Ummi. Dia punya antonim. Tahu antonim? Antonim ni dia punya lawan lah. Arab panggil apa ustaz? Did. Kalimah mudaddah. Kataan lawan dia lah. Ya. Antonim pun dah jadi bahasa Melayu tau. Bahasa Melayu ada dua. Satu sinonim, satu antonim. Sinonim kata sama erti. Antonim kata lawan erti. Jadi bahasa Melayu tuan lah. Jadi tuan-tuan kena tahu tu sinonim, antonim, sinonim. Okey, al-ummi ialah orang yang tak berapa pas baca Quran. Baris dia tak apa nak betul, boleh jadi huruf makhraj pun tak apa nak pas. Ya. Bolehlah untuk diri dia, untuk dia diri sendiri okey. Mungkin dia belajar, tara tu je dia boleh. Of course lah kalau dia tak belajar. Ya tak? Boleh tak kita belajar semayang di belakang ummi seumpamin? Boleh tak? Ya. Ulama tuan-tuan ada 3 pendapat. Pertama ialah yajuzu mutlaqan, boleh secara mutlak. Ya? Boleh. Dan itu juga satu pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan diklaim sebagai standard mazhab Syafi'i. Saya tak pastilah adakah itu betul-betul standard atau tidak. Setahu saya standard tidak sah. Ya. Tapi ada sebagian ulama dia kata mazhab Syafi'i pilih hak tu. Tapi dalam ruang lingkup pendapat Imam Syafi'i belaka. Ya. Yajuzu mutlaqan, yasihhu mutlaqan, mana boleh ikut. Ya. Antara yang beberapa begitu juga ialah al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi, dia pun kata boleh. Ya. Maksudnya kalau kita nak sembahyang di belakang orang yang baca Quran tak apa nak ni lah ya. Ada juga tuan. Kadang-kadang ha dia baca ha. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bunyi ha dia tu. Nipi ha tu tak bunyi. Ha ni patut duduk mana ha? Duduk mana Ustaz? Duduk mana? Ha duduk mana? Sudah. Tak lepas lagi tajwid. Oh kena buat kelas tajwid after this. Ha duduk mana? Ha duduk di leher kita, di halak. Dia panggil aqsal halak. Ana bukan terror sangat tajwid ni. Ini tajwid yang ana belajar zaman sekolah dulu je. Zaman ana di universiti dulu belajar tajwid satu subjek je. Ya. Itu pun bukan subjek tajwid, subjek tilawah. 6 tahun belajar di UAE dulu, degree lah, masih degree kan. Wajib ambil satu subjek tilawah. Di mana kita belajar tajwid dalam subjek tilawah tu lah. Pensyarah saya daripada Palestin, doktor apa lah saya pun lupa nama dia. Ya. Jadi kita tajwid bukan baca buku saja ya, kita ada guru juga ya. Tak tahulah bersanak ke tidak. Orang ni main sanak-sanak. Ya. Halak ni makna halkum kita lah. Halak ni leher kita lah ni, halak. Aqsal halak, mana leher yang paling atas. Ha, duduk sini. Ha. Alhamdu. Ya. Yang terlebih pula alhamdu, nak jadi kha lah pula. Cerita duduk sini. Dia duduk. Betul Ustaz, aqsal halak. Al-ha, betul lah kot. Kalau salah, minta maaf ha. Tapi memang ha duduk di sini. Aqsal halak. Aqsal halak ke ala halak atas dia Ustaz? Ana pun tak ingat. Betul lah kan? Ha tu aqsal halak. Ha aqsal. Sini bawah ni dia panggil apa? Dia ada aqsal halak, ausat halak, adna halak macam tu. Tapi dia duduk tekuk atas. Ha duduk tekuk atas. Kalau ha dia duduk tekuk bawah.
Bawah atas mana satu aqsa, anak pun lupa. Dah bukan pakar tajwid kan. 20 tahun lepas belajar, mana nak ingat. Baca boleh, tapi dia punya term tu tak ingat. Nama dia tu. Leher kita ni, dia panggil halak. Dia ada atas, dia ada tengah, dia ada bawah. Atas ni aqsa ke bawah aqsa, tak tahulah. Tapi ha duduk atas. Ha duduk bawah. Jangan ha dada pula. Dada tak ada makhraj dada tuan. Dada paling kuat pun tekak yang bawah. Itulah ha. Jangan itu dah dada dah. Dia sini je. Sama juga alham atas. Dia lagi alham. Jadi ha, patut ha jadi ha. Maka itu ummi tu. Ya. Ataupun sabdu tak bunyi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam malu-malu nak sebut sabdu. Itu ummi. Ya. Mana makhraj huruf pun tak apa nak ni, ya tak? Bahkan kalau dia salah baris atau seumpamanya, itu dia panggil lahan. Itu semua tak boleh lah. Masuklah konteks tak pandai baca Al-Fatihah. Ya. Bila Fatihah tak pandai, orang lain pun tak pandai juga. Dah mustahil lah Fatihah tak pandai, orang lain pandai. Ya tak? Ini ummi. Boleh tak kita semayang belakang dia? Boleh. Menurut sebahagian para ulama, dan itu juga pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan dikatakan standard mazhab Syafi'iyah dikatakan begitu. Ya. Ibn Hazm Al-Andalusi dia pegang yang tu lah. Ya. Pasal apa dia kata? Pasal dia tu sah tak semayang dia? Dia sah tak semayang dia? Dia kata dia sah. Bila dia sah semayang dia, kita sah lah untuk ikut dia. Senang aja kaedah dia. Ya. Yang kedua ialah tidak boleh secara mutlak. Dan setahu saya hak ni standard mazhab Syafi'i. Dan pendapat majoriti para ulama sebenarnya, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, dan beberapa ulama yang lain. Dia kata tidak sah. Jika kita sembahyang di belakang ummi, dalam keadaan kita qari, kita pandai baca Quran, Fatihah pas, kalau pun esok A lagi, ya tak? Tapi kita pergi sembahyang belakang orang macam tu, dia kata tidak sah. Melainkan kalau kita pun ummi juga, 2 kali 5 dengan dia, 5 kali 2 dengan dia, boleh lah ya? Tapi kalau kita qari, confirm tidak boleh, ya. Dan yang ketiga, ini juga satu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat yang lama tak silap salah, dia membeza-bezakan. Imam Syafi'i kata kalau semayang jahriyah, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh, dia kata la yasih, tidak sah solatnya, tak sah. Ya. Tidak sah. Pasal apa tidak sah? Kerana Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat dia yang lama, makmum tak payah baca Quran. Qurannya ditanggung oleh imamnya, Fatihah tu lah. Macam mana imam nak tanggung kita kalau dia baca tidak betul? Maka tidak sah katanya. Adapun dalam sembahyang yang sirriyah, yang pelan, zuhur dan asar, maka dia kata sah. Sementara kita tidak tahu keadaan imam, bacaannya bagaimana. Pasal kita tidak dengar nama pun sembahyang sir. Jadi ada 3 pendapat lah di situ. Ala kulli hal, dalam konteks realiti kita, kebiasaannya imam-imam dilantik ni, dia dah pandai baca Quran. Ada berlaku ke tuan-tuan pergi masjid yang ada, tak kisahlah negeri mana, bukan Selangor saja, negeri-negeri yang lain, imam ratib baca Fatihah tak betul, boleh berlaku ke? Ana tak pernah tengok lagi, tak pernah berlaku lagi. Pasal kebiasaannya imam yang dilantik ni sudah melepasi lah, ya, dia punya keperluan-keperluan, requirement, standard, kriteria untuk jadi imam. Biasa tak ada masalah sangat lah, ya. Yang jadi isu ni bila kita jadi makmum kepada imam-imam yang bidang terjun ni lah. Tuan-tuan pergi masjid, jemaah dah habis, tengok ada orang semayang, tuan-tuan pergi dah semayang belakang dia, ya tak? Dia pun dah tahu orang semayang belakang dia, dia pun bacalah kuat, kalau semayang baca kuat lah. Ataupun tuan-tuan semayang di RNR ataupun di mana-mana surau jenis-jenis macam tu lah, betul tak? Tak ada berlaku tuan-tuan semayang, tiba-tiba imam tu baca Fatihah tak betul, tak pernah berlaku. Kau tak pernah semayang tempat-tempat macam tu, ya hebat tuan ni, mukim aja, tak musafir langsung. Anak ada berlaku kes macam tu, ya. Gigi pasar raya semayang kat belakang, ya tak?
Yalah masa kita masuk tu dia semayang rokok ke sujud macam tu lah. Bila kita dah semayang, bila naik qiyam dia baca Fatihah, tak apa. Habis tu. Dan saya pernah tengoklah satu video ustaz ni ajar kita kena mufarakah dengan dia. Dia ambil standard mazhab Syafi'i lah tu. Mana tidak boleh kita ikut orang yang ummi seumpama ini. Tapi dia kata kita jangan pula bersalahan dengan dia. Mana kita semayang dia rokok, kita rokok. Dia sujud, kita sujud. Nanti kita lain dengan dia pula. Pelik pula lagu tu jadi. Kita tak ikut dia. Tapi macam ikut dia. Dah awak mufarakah, kita nak ikut dia buat apa lagi? Ya tak? Kita kata takut nak buat pelik. Bagi saya tak perlu. Bila kita sudah mufarakah dengan dia, kita semayang cara kita lah. Tak perlu lagi kita follow dia punya step. Ya tak? Melainkan kalau kita ambil pendapat yang kata boleh ikut lah. Which is itu yang paling baik sebenarnya. Sebab kita dah semayang. Sebab tu kata Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam bab ni. Pertama, kita tidak bertanggungjawab di atas bacaan imam. Satu. Yang kedua dia kata, Jumaah tu lebih afdal berbanding bacaan. Al-jama'atu afdal min al-qira'ah. Betul tak? Dengan sebab dia baca tak betul, awak pergi semayang seorang. Mana afdal, semayang seorang ke semayang berjemaah? Ya, itu dia punya justifikasi dalam alasannya. Ya. Ala kulli hal, kalau kita tahu awal-awal dia bacaan tidak sempurna, kita tak payah ikut. Tapi kalau kita dah semayang, tiba-tiba dia baca tak betul, maka boleh saja kita ambil pendapat ulama yang kata harus. Sebenarnya itu saya lihat yang paling bersederhana lah. Tapi saya personally tuan-tuan, bila saya masuk semayang, dia baca tak betul, saya akan terus saja semayang dengannya. Ya. Saya kira itu lebih baik daripada kita semayang bersendirian. Pasal dalam bab ni pun ulama ada berbagai pendapat. Tapi the best yang saya lihat itulah. Kalau kita tahu awal-awal dia ni memang baca tak betul, kita tak ikut lah, itu lebih baik. Ya. Abrok li zimmah. Sebab takut-takut semayang kita tak sah nanti. Sebab bacaan ni wajib. Ya. Dan bila imam tidak sah, kita pun tidak sah. Mungkin sah bagi pihak diri dia, tapi bagi pihak kita tu. Dan itulah yang lebih secure, lebih selamat sebenarnya. Tapi kalau kita tidak tahu, dah semayang, tengok-tengok imam baca tak betul, maka kita tak ya, kita ikut sajalah. Ya. Ada kepentingan-kepentingan tertentu lah dalam bab ni. Ya. Cerita begitulah. Tapi kalau imam-imam majid surau tak ada masalah biasa. Ni imam-imam hak jenis bidang terjun macam tu lah. Okey, itu imamatul ummi yang saya lihat ada hubungan dengan kita lah ya. Lagi ada hubungan dengan kita. Mana? Imamatul mar'ah, imam perempuan. Tak ada kot. Mana ada kat Malaysia perempuan jadi imam. Tapi kalau kat negara luar ada, di US ada. Ini geng-geng liberalis, geng-geng misoginis, geng-geng feminis. Dah macam is lagi. Is sana, is sini, is sana, is sini. Yang tak pun betul lah buat-buat tu kan. Ya. Dan kalau kita lihat dalam pasaran kita, yang market, yang top bawa benda ni lah market ialah Aminah Wadud lah dulu. Ya. Dr. Aminah Wadud. Dia UAE dulu tu. Pesyarah UAE tapi tak sempat dengan saya. Saya masuk dia tak ada lah. Di mana katanya di US dia semayang jadi imam, siap bagi khutbah Jumaat lagi. Ya. Dan semayang pun tak asing, sah lelaki dan sah wanita. Semayang secara bersekali. Ya. Di mana tuan-tuan, imam memang tak boleh jadi wanita memang tak boleh jadi imam lah. La ta'ummu imra'atun rajulah. Itu hadis Abi Daud daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan majlis ulama kata memang tidak boleh wanita menjadi imamnya. Ya. Mereka segelintir lah yang kata boleh jika tidak ada lelaki yang pandai baca Quran, yang qari, ataupun yang tahu hukum solat. Dan sebelum ni pun pernah jadi kes. Ada seorang yang Kelantan punya, yang itulah dulu yang kes yang nak batalkan enactment di Kelantan yang pasal Islam tu kan. Kan dia punya lawyer perempuan tu kan ada dia share video dia semayang. Suami dia ikut macam tu lah, saya tak ingat. Suami dia mualaf kan. Sebenarnya kita tak nafilah sebagai ulama atau segelintir daripada mereka
Mengatakan bahawa wanita boleh jadi imam kepada lelaki. Mungkin suami dia baru masuk Islam, mu'alaf, ataupun dia jadi imam pada anak-anak dia yang masih kecil yang memang tak boleh jadi imam, maka harus. Ada ulama yang berpendapat begitu, dan pendapat tu memang ada lah. Tapi nak jadi imam secara terbuka macam Aminah Wadud buat, tidak boleh lah. Inilah konteks-konteks macam tu. Dan memang ada sahabiah yang dia jadi imam kepada ahli keluarga dia. Kalau kita belajar fiqh imamah ni, bab imam ni memang ada lah benda tu. Cuma yang case lawyer tu dah jadi macam orang exploit lah video dia tu. Ya tak? Maknanya ia lebih kepada soal peribadi. Dia pun bukan ajak orang supaya wanita jadi imam pun. Tak ada isu pun saya lihat di situ. Tapi biasalah orang tengok benda pelik yang tak pernah dia tengok kan. Macam tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan nak tolong sujud, angkat takbir, Allahu Akbar, sujud. Bangun takbir pula, Allahu Akbar, angkat tangan. Orang akan kata tuan apa? Wahabi tak ada, Wahabi tak buat kerja macam tu. Orang kata Syiah pun semayang macam tu. Padahal ia sabit daripada beberapa orang sahabat Nabi SAW yang semayang sedemikian. Sebab itu Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla dia kata harus, bahkan sunnah, mengangkat tangan setiap kali bergerak, bukan hanya ketika qiyam tapi juga ketika duduk. Ada pendapat tu dalam fiqh. Hanya kata Az-Zahiri bukan ahli sunnah pula. Hari ni pun kita pakai sebahagian pendapat daripada beliau. Qardawi banyak cedok daripada beliau. Ya. Jadi kalau kita lihat benda tu berbeza dengan kita, belum tentu benda tu salah. Ada benda tu adalah fake. Ya, bismillah. Kalau imam wanita atau wanita? Wanita atau wanita? Menikahkan wanita. Maksudnya wanita jadi wali. Kalau imam tu wanita, imam muda tu wanita. Tak faham maksud saya imam wanita tak boleh itu kalau makmum dia lelaki lah. Macam hadis saya baca tadi lah, la ta'ummu imra'atun rajula. Perempuan tak boleh jadi imam kepada lelaki, tapi untuk jadi imam kepada perempuan boleh. Tapi tak dinafikan imam ni tuan-tuan, walaupun budak-budak tak apa. Atau ada sahabat Nabi umur 7 tahun atau 8 tahun, dalam hadis tu Sahih Bukhari, nama dia Amru bin Salimah ataupun Salamah, dia jadi imam. Ya. Pasal dia yang paling pandai baca Quran. Nabi pun kata aqra'uhum li kitabillah. Jadi orang lantik dia jadi imam, sedangkan umur dia 7 atau 8 tahun. Sebab itu majoriti ulama kata imamatus sabi sahih. Imam budak ini sahih, sah. Ya. Nah itu setahu saya pendapat majoriti para ulama lah. Ada budak pun boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi kalau perempuan sama perempuan tak ada isu. Perempuan sama perempuan tak ada isu. Ya. Dia boleh jadi imam. Dia boleh duduk dalam saf bersama-sama dengan jemaah lain. Cuma dia kena naik sikit lah. Dan dia juga boleh semayang di hadapan seumpama jemaah-jemaah lelaki yang semayang. Tak ada masalah sama sekali. Ya. Imam apa lagi? Tak banyak. Satu yang penting juga. Imamatul junub. Au ghair satu lagi ialah imamatul junub awil muhdis. Ni pernah berlaku kat surau ni. Bukan surau ni, surau lain. Surau ni ada berlaku tapi bab lain, bab niat. Ada member tu hari, tahu siapa tanya saya tu hari. Main sini kan. Dia tak tahu imam mana, bukan ustaz lah. Salah niat dia kata. Macam mana nak buat? Saya kata kena qada balik lah. Tapi makmum nak beritahu tak? Makmum tak payah. Makmum tak payah. Pasal makmum tidak tahu keadaan imamnya. Kalau tahu tak boleh lah. Ya. Kalau kita tahu imam tu semaya dia tidak sah, kita tak boleh ikut. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak mengapa. Ya. Lepas tu ada satu slot dalam bab imam ni ialah imamatul junub awil muhdis. Imam yang berjunub atau berhadas. Maksudnya ialah imam tu dia tak tahu. Maksudnya ialah imam tu bila dia semayang,
dia kerana berjunub ataupun dia berhadas kecil, mana dia tidak suci lah. Apa hukumnya? Ya. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i, makmum kalau tidak tahu tidak mengapa ketika semayang. Tapi kalau lepas semayang baru dia, kalau ikut standard mazhab Syafi'i, kalau dia tahu sebelum semayang, ketika semayang, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tahu selepas semayang, maka tidak mengapa, kerana semayang telah pun selesai. Itu standard mazhab Syafi'i lah. Dan satu pendapat Imam Syafi'i sebenarnya, walaupun di sana ada pendapat yang lain yang dia kata tak sah juga. Seumpama Imam Abu Hanifah, which dia kata tak boleh. Kita tengah-tengah semayang, kita tak tahu, lepas semayang imam kata, Allah, saya lupa ambil wuduk tadi. Kalau ikut standard Hanafi, kena semayang balik. Dan itu juga satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi setahu saya itu tidak majoriti lah. Majoriti termasuk standard mazhab Syafi'i ialah kalau kita tidak tahu atau tahu selepas bersolat, maka tidak mengapa. Mana dalilnya? Dalilnya ialah Nabi SAW semayang bersama sahabatnya. Yang ada bukan sahabat Bukhari Muslim, Abi Daud kot. Nabi semayang, Nabi tak ingat dia dalam keadaan berjunub. Sebab tu ada bab imamatul junub tu. Tengah-tengah semayang dah masuk takbir, solat Rasulullah bi ashabihi summa ahramah. Dia semayang dengan sahabat dia, kemudian dia takbiratul ihram. Fazakara annahu junubun, dan dia baru ingat dia junub. Fa asyara ilaihim an makanakum, ataupun fa'auma ilaihim an makanakum. Maka Nabi pun beri isyarat atau petunjuk kepada mereka, mu duduk dia sini. Fa kharaja waqtasala summa jaa wa ra'suhu yaqtur ma'an fa harama wa shalla bihi. Ada Bukhari ke tu? Saya ingat Bukhari kot. Kita nak cek tengok tu pun ada yang penting juga. Yang menjadi basis lah kepada benda ni. Kata sahabat tu, siapa sahabat tu? Nanti nak cek. Kejap. Oh, ada satu bab lagi yang menarik lah. Imamatul fusaq. Imam di kalangan orang fasik. Ataupun juga imamatul mukhalifin. Imam orang yang tidak sama dengan kita. Tak sama ni ada 3 kategori. Pertama, orang yang kita nukhati'uhum, la nukaffiruhum wa la nufasiqum. Kita kata dia salah, tapi kita tidak memfasikkan dia atau mengkafirkan dia. Ini mazhab-mazhab lain lah. Di mana memang ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang dipelopori oleh imam besar juga. Dia kata tak boleh semayang belakang Abu Hanifah, tak boleh semayang belakang Imam Malik. Mana mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Dia agak strict lah, agak rigid sikit lah kita kata. Nanti saya share lain kali. Itu penting juga tu. Imam kita tak sama kita. Ya, dia ada degree dia. Ada yang tak sama ringan. Itu daripada mazhab-mazhab yang lain. Which majority ulama kata boleh, tapi ada setengah tu kata tak boleh juga. Ada kata boleh, tapi kalau kita tengok dia buat benda hak batal wuduk tak boleh. Ada kata gitu. Satu lagi dia tak sama kita, tapi dia berat sikit. Tapi tak sampai tahap kafir. Ya. Umpama ialah dia ada buat benda-benda yang dosa besar lah. Dia minum arak atau seumpamanya. Ni orang fasik. Ya. Satu lagi tu dia macam tadi juga, tapi bukan tadi masak kan. Satu lagi dia orang sesat lah, kata orang sesat. Tapi dia tak sampai kepada kufur. Dan yang last sekali ialah yang sesat dan kufur pula. Dia panggil al-mulhida, az-zanadiqa, orang zindik, orang mulhid. Ya. Seperti Ghulatul Rafidah, Syiah yang melampau lah. Kan? Macam apa Syekh tanya tu hari, kalau kita semayang, lepas semayang kita tahu dia Syiah. Ya. Dia dalam konteks macam tadi jugalah. Kalau kita tahu sebelum semayang, tak boleh lah. Atau ketika semayang, kalau boleh mufarakah lah. Sebab ada ulama kata tidak sah di belakang mereka. Syiah jenis Ghulat ni lah, pasal dia over sangat lah. Tapi kalau kita dah habis semayang, maka tidak mengapa. Dia macam imam tadi lah. Imam tak ada wudu, imam berjunub. Kalau kita habis semayang kita tahu, tak apa. Mana ada, kita boleh ambil pendapat yang kata semayang telah sah. Semayang telah diangkat kepada Allah. Dan itu standard mazhab Syafi'i sebenarnya. Ya. Anda jawab gitu dulu, anda pun tak ingat.
Okey, nanti anak kongsi yang tu lain kali lah. Dia panggil imamatul al-mukhalifin. Imam orang-orang yang tak sama dengan kita. Kadang-kadang ulama buat bab imamatul fusaq. Imam orang-orang yang fasik ya. Baik. Mana tadi sebelum anda sebut tu apa nak habis tu? Tinggal ke apa tadi? Nak cek ke apa nak cek ke apa tadi? Oh, junub Rasulullah tu kan. Imamatul junub. Mana imamatul junub? Jap nak cari jap. Ada tuan-tuan ni dia hadis ni. Alamak, hadis ni di mana ni? Ya. Mai subuh Kitab fiqh ni kadang dia tak tulis hadis tu daripada mana. Nak cek status hadis kena pergi Google jugalah. Kejap anak nak cek hadis tu, hadis-hadis apa. Asal Bukhari rasa kot. Anak pun lupa lah. Rasulullah bi ashabihi al-fajrah wa dzakara annahu junubun. Ini dia. Ni. Alamak, ini rumah. Mana ada? Ni dia. Soleh Munajjid. Syekh Soleh Munajjid ni baguslah. Dia kalau kat Malaysia ni macam Dr. Zul Al-Bakri lah. Yang banyak menjawab persoalan, buat fatwa ya. Kitab dia nak download menjawab persoalan-persoalan agama 20,000 muka surat tu. Tak ada nak baca banyak doh. Boleh kata dia telah menjawab hampir keseluruhan permasalahan-permasalahan fiqh yang ada. Ibadatnya, muamalatnya, menakahannya, jinayahnya, qadaknya, siasatnya, makan minum, perubatan apa semua. Dia orang hebat lah dia ni. Ya. Macam mana di masa dia kita pun tak tahu. Okey, ni dia. Oh, betul. Hadis ni hadis Bukhari dan Muslim. Ana silap disebut Abi Daud kan. Sebenarnya ada juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Daripada Salih bin Kisan. Dan juga daripada Abi Hurairah. Di mana Nabi dah semayang, kemudian Nabi baru ingat. Apa nak kata Nabi? Maka anakum, kamu duduk sini. Nabi pergi, Nabi mandi, Nabi datang. Sehingga Nabi mandi lah, kemudian Nabi datang. Kata para sahabat, waraksu yaktur ma'an. Air itu duduk menitik lagi daripada kepala Nabi. Kemudian Nabi semayang, fakabbara fasalla bi ashabi. Nabi pun takbir, Nabi semayang. Jadi kalau semayang makmum tidak sah, nescaya makmum akan berhenti solat dan akan solat baru bersama Rasulullah. Tapi tak. Faham tak cerita ni? Nabi angkat takbir, sahabat pun angkat takbir sebab jemaah. Lepas tu Nabi tengok, alamak aku junub. Nabi kata, nanti dulu. Sahabat duk tunggu dalam solat. Jadi kalau solat makmum tu tidak sah, nescaya depa tak akan solat begitu. Jadi pendapat yang lebih tepat dalam bab ni ialah makmum selagi mana dia tidak tahu keadaan imamnya, maka solatnya tidak terbatal. Ya. Kalau dia tahu, dia mufaraqah cepat-cepat. Ya. Cerita dia gitulah. Jadi imam berjunub dan imam berhadas pun sama juga. Imam tu lupa ambil wudu. Tengah semayang dia ingat, alamak aku tak wudu. Dia kena berhentilah semayang. Dia tak boleh teruskan. Dan kalau dah habis semayang baru teringat, dia tak perlu beritahu makmumnya. Dia pergi ambil wudu, dia semayanglah seorang-seorang. Ya. Dan kalau dia beritahu makmum pun, makmum tidak perlu solat semula kerana solat telah habis. InsyaAllah ta'ala. Jadi boleh berhenti itu sejam kot. Okey, next nanti mungkin anak sentuh sikit lah pasal imamatu al-mukhalifin. Imam berimamkan orang-orang yang tidak sama dengan kita lah. Ada 3-4 jenis lah orangnya. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Kuan Nawawi banyak benar dah malam ni. Bismillah. Ada tanya apa tak? Tak ada soalan? Dah. Tanya tu soalan. Tak sedap mengajar tak ada soalan oh. Tuan nak boleh follow Facebook. Tak ada soalan? Tak ada soalan Sapi? Tapi tak ada soalan pada ni.
Kalau tak ada, next nanti saya sambung sikit lagi lah tentang imam imam tu yang mana yang ada hubung kait dengan kita lah. Jadi saya semak balik yang mana hubung kait itu. Tapi berimamkan orang yang berbeza dengan kita itu penting sekali. Ya. Ada kata pergi Saudi pun jangan berimam orang Saudi, itu ngarut. Ya. Patut orang macam tu perlu bukan kata disekat lah, tapi kena semak balik lah. Betul tak? Kan ada orang kata tak lagi Saudi semayang belakang imam Saudi sana. Baik semayang di hotel. Kalau nak semayang pun semayang fardu aja. Tu pun balik qada balik. Allah Akbar. Sampai tahap macam tu. Itu semua boleh menimbulkan fitnah kepada orang awam. Ada. Alih-alih orang tak nak pergi haji, orang tak nak pergi umrah macam mana? Bahaya. Bahaya. Ya. Okey, jadi cukup setakat tu. Aku Hazam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam mana? Cukup setakat tu. Aku Hazam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dan tasbih kafarah.